Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, tetapi wajib jemaah atau orang yang sakit dan barang sebagainya apabila hadir ia di dalam masjid tempat jemaah pada waktu mendirikan dia akan jemaah. Orang sakit ni duduk rumah tak kena pergi jemaah, tapi kalau kalau dalam tengah jemaah dia di masjid kena buat. Maksudnya orang kata muak pergi masjid, dia duduk tengah dia berada dalam masjid tu. Aku kena buat jemaah, nak klik tak boleh tu. Mana ke masyarakat sangatlah. Ataupun hadir ia tak kena masuk waktu jemaah dan tidak masyarakat atasnya menanti jemaah. Jadi kalau masyarakat kena tunggu tu tak payahlah tu. Adapun jika masyarakat atasnya menanti atas pesakitlah, orang yang sakit menanti ataupun tidak masyarakat tetapi hadir ia belum lagi masuk waktu, maka harus baginya kembali. Atau klik semula boleh. Demikian lagi harus kembali bagi mereka yang tak wajib jemaah, yang hadir ia pada tempat jemaah. Seperti kanak-kanak dan perempuan dan sahaya. Atau boleh nak klik semula tak apa. Tak payah tak wajib jemaah. Kita nak kira tak boleh dengan dia lah. Dan wajib jemaah atas orang yang sangat tua dan yang lumpuh. Orang tua kena pergi jemaah kalau orang bawa. Jika didapat kenderaan lagi tidak masyarakat atasnya naik kenderaan, boleh kena muat motor dengan kereta boleh pergi. Kena pergi, kena pergi. Demikian lagi wajib jemaah atas yang buta jika dapat yang memimpinkan dia. Ada orang bawa dia lah, orang tutung dan orang piping dia. Maka satu turun di bawah. Disebut dalam kitab Mu'tamad bagi Zuhaili. Adapun orang buta dua mata, maka jika ada baginya orang yang menuntunkan dia, nasihat lazim kepada jemaah. Masuk menuntun tu kalau orang bawa pergi jemaah, ada orang piping. Dan jika tidak ada baginya orang menuntunkan dia, nasihat tak lazim ya, tak kena pergi. Abang buta dua belah, Allah Ta'ala. Kerana bahawasa takutkan mudarat serta ketiadaan orang menuntunkan dia, dan tak takutkan dia serta adanya orang menuntunkan dia itu. Dan wajib jemaah juga atau orang yang lupuh jika mendapat ia akan kenderaan dan tak payah di atasnya oleh kenderaan. Dan jika tidak maka tidak lazim kepada jemaah. Kalau payah tak ada jemaah. Dan seperti itu juga orang yang tua yang lemah pada berjalan. Sama kena. Bermula ahli dusun. Jika ada pada mereka itu 40 laki-laki yang merdeka, lagi aki bali, lagi mustatin di dalamnya, serta dengan syaratnya lagi akan datanglah. Wajib atas mereka itu mendiri ke jemaah pada tempat mereka itu. Kena buat situ. Kalau cukup orang molek kena buat. Dan hari atas mereka itu meninggalkan perbuat jemaah dengan pergi kepada jemaah negeri yang lain. Tinggal sini pergi buat di lain. Hukum hari. Sebab di kampung tu cukup dah 40. Dan jika mendengar mereka itu akan pergi jemaah pada negeri yang lain sekalipun, tak boleh pergi dah. Dia kena buat tempat dia pasal cukup ahli. Dan jika tak cukup ahli dusun itu 40 seperti tersebut, orang tak cukup 40 lah. Tetapi sampai akan mereka itu suara yang nyaring di tepi negeri jemaah yang mengiringikan dia pada ketika teduh angin dan sunyi pada hingga bangga. Dan dengan suara bel lah, suara bel sana kita dengar. Nah, saya wajib atas mereka itu berjemaah ke negeri jemaah itu. Mana kena pindah ke tempat nama buat tu. Kalau orang tak cukup, ya gini ya, kalau orang cukup tempat kita kena buat tempat kita. Kalau tak cukup dengar tempat orang, pergi tempat orang. Gitunya.
Dan jika tak cukup ahli dusung itu 40 dan tak sampaikan mereka itu suara bel di negeri jemaah, dan mobile kita tak dengar, kita tak cukup 40, maka tak wajib jemaah atas ahli dusung itu, hanya wajib atas mereka itu zuhur jua. Awak zuhur lah. Jemaah itu tak kena buat asal tak cukup. Dan hari atau orang yang wajib jemaah atasnya ia musafir kemudian daripada fajar. Tadi sebut dah. Kalau musafir itu orang yang kena wajib jemaah lepas pada fajar. Dan jika safarnya wajib ataupun sunat sekalipun. Amalan safar wajib seperti haji itu wajib. Dan ziarah kubur Nabi itu sunat. Itu dua misal lah. Melainkan jika didapatkan jemaah pada jalannya, kalau dia dengan jalan lagi ya, atau pada tempat yang dikosakkan dia itu, tempat kita nak tuju nak gede tempat tu, ataupun takut ia akan mudarat, seperti takut ketinggalan pada taulan ataupun perginya itu karena mahasiswa wukuf di Arafah, ataupun karena menanti harta ataupun mencari tawanan yang kafir, yang lari. Maka satu, telah ittifaq para fuqaha di atas hari musafir pada hari Jumaat kemudian daripada gelincir matahari. Tak boleh gitu. Tapi kata hari ni bagi siapa? Bagi mereka yang lazim Jumaat. Bagi mereka tu. Orang yang wajib Jumaat tu hari. Karena wajibnya itu bergantung dengan dia semata-mata masuk waktu. Maka tak harus baginya meluputkannya ke Jumaat. Malaikat apabila dapat orang musafir itu daripada menunai jemaah di jalannya ataupun tempat tuju dan tidak harat yang ketika itu karena hasil maksud dengan demikian itu. Ada maksud kita nak buat jemaah. Ada tengah jalan tak apa. Adapun musafir sebelum gelecir maka menurut fuqaha Maliki dan Hanabilah makruh musafir sebelum gelecir. Dalilnya karena hadis yang maksudnya barang siapa musafir daripada negeri iqamahnya pada hari Jumaat, nascaya berdoa di atasnya oleh malaikat. Doa berdoa di atas ni doa tak molek, bukan doa bagi. Doa atas doa bagi tak sama lah. Doa atas doa tak molek. Mudah-mudahan doa dia bahawa tidak disertaikan dia dalam safarnya dan tidak ditolongkan hajatnya. Itu doa tak molek bagi. Doa mudarat ala lil madarrah. Tidak supaya lil manfaah. Tu kaedah dia. Kata ulama Hanafi, harus musafir sebelum gelecir dengan tidak khilaf di sisi mereka itu. Kata ulama kita Syafi'i, hari safar sebelum gelecir juga. Dan jika didapatkan dia jemaah pada jalannya ataupun dorak dengan ketinggalannya, maka harus ia boleh. Dan jika tidak maka tak harus. Dan tidak para antara adalah safar itu harus ke ataupun ta'at, tak ada bezalah pada banyak asal. Seperti dimakruhkan musafir pada hari Jumaat itu, dimakruhkan juga musafir pada malam Jumaat. Sama ya. Karena hadis, barang siapa yang musafir pada malam Jumaat nescaya berdoa oleh dua malaikat ke atasnya. Doa atas ni tak ada kira, doa tak oleh. Lihatlah tentang ini masalah dalam kitab At-Tahtawi dan kitab lain lagi. Naik ke atas dan makruh musafir malam Jumaat. Dan di bawah tu, atas tu maksudnya. Dan sunat bagi orang yang tidak wajib atasnya Jumaat bahawa berjemaah pada sembahyang zuhur. Orang tak wajib Jumaat ni, Pak zuhur. Maka jika ada uzur mereka itu tersembunyi, maka sunat bagi mereka itu sembunyikan berjemaah. Pasal tunjuklah supaya jangan dituhmahkan dengan benci ke sembahyang Jumaat ini. Takut dia beritahu kau ana ni mak tak buat zuhur jemaah timbul fitnah. Tak sah. Senyap-senyap. Dan jika ada uzur mereka itu nyata, seperti keadaan mereka itu perempuan ataupun barang sebagai, maka sunat bagi mereka itu menyatakan, makna muzahirkan berjemaah pada sembahyang zuhur. Maka buat menyata. Abang kata kecil ke tina ni. Dan sunat bagi orang yang diharap hilang uzurnya di dalam waktu Jumaat. Agak kita tagih hilang uzur. Seperti sahaya yang diharapkan merdeka dan yang sakit yang diharapkan ringan. Tagih hingga sikit maka buat parah kan. Ini berat.
Sunat ke apa? Bahawa ditakhirkan semaya zuhurnya hingga putus harapnya daripada mendapat jemaah. Zuhur tu kita takhir sikit lah. Ya sungguh tu boleh buat zuhur dah. Tapi kalau kita makan ubat agak dah tagih nak hingga kau dulu zuhur, takut kalau siang boleh pergi jemaah. Tu kita takhir. Seperti sudah baki iman jemaah pada rakaatnya pada rakaat yang kedua. Atau habislah. Bila tak baki rakaat yang kedua, maka habis harap dah kita. Ketika tu kita buat zuhur lah. Akan satu, yakni disunatkan bagi mereka yang agak hilang uzur daripada tinggal jemaah, bahawa mentakhir dengan kha, bahawa mentakhirkan pada semai zuhur sehingga terputus asa daripada solat jemaah. Mana kita lewat sikit pun tak apalah tu. Kerana bahawasa terkadang hilang uzur dan mungkin daripada menunaikan jemaah, kadang-kadang itulah. Seperti orang sakit yang diharap inginnya dah sembuh. Kerana bahawasa jemaah itu lazim, maka tidak terangkat ia melainkan dengan yakin. Baru tak apa. Maka jika bersemayam ia pada awal waktu kamarnya hilang uzur dan waktu tu masih ada baki, dan saya tak wajib atasnya jemaah, tak pernah buat lah. Pasal kita buat masa uzur saat ni boleh ada. Cuma sunat kita tunggu, kita nanti dia. Dan sunat bagi orang yang tidak diharapkan hilang uzur, seperti perempuan. Orang perempuan lah hilang uzur ke mana, tak boleh buat mula dah. Dan yang lumpuh, yang tak kuasa berkenderaan, orang amapak, mabruk lah. Bahawa disegerakan semai zuhur, main selalu, saya tunggu. Orang berpak main selalu zuhur. Supaya dapat fadilah awal waktu seperti tersebut oleh kita Ar-Rawdah dan Majmu'. Inilah yang dipilih oleh ulama Khurasaniyin dan ialah yang asah. Hak bawah tu kita wangi ibarat dalam kitab Majmu' ni, insya-Allah kita tak baca tu. Jadi lambat dengan hak Arab terjemah lagi. Inilah ibarat kitab Majmu', jilid muka surat pun ada, dan ibarat kitab Ar-Rawdah pun kita sebut juga dalam Hawashi tu. Cuma kita harap nak baca sendiri. Kalau kita tak main dengan baris situ lagi dengan terjemah lagi, dia akan makin masuk pula situ. Mau ibarat bawah. Bermula orang yang sah zuhurnya daripada mereka yang tak wajib atasnya jemaah. Ya zuhur sah, jemaah tak wajib. Sah lah jemaahnya, boleh jemaah. Misal orang Tina ni jemaah wajib tak? Tak. Pakai lagi jemaah sah tak? Sah. Zuhur kena buat tak? Tak dah. Sah tak kena. Maka hendaklah dipilih antara dikerjakan semai jemaah dan semai zuhur. Pilih tengok. Dan dikerjakan semai jemaah itu afdal baginya oleh jemaah. Tetapi jika masuk yang mengerjakan semaya jemaah, wajib atasnya mesti disempurnakan jemaah. Kena buat sepenuh tu. Dan tak harus baginya menyempurnakan zuhur. Kamar dia pada salat imam katanya. Dia kita buat jemaah awak besok. Nak ubah di zuhur semula tak boleh. Karena sah jemaahnya itu daripada fardu. Dan orang yang wajib atasnya jemaah tidak sah zuhurnya sebelum salam imamnya daripada jemaah. Orang ni wajib jemaah ni, kalau tak main tak wisalai lagi tak boleh buat zuhur. Atau tak main wisalai dulu buat zuhur boleh, kita duduk rumah. Tak ada uzur. Dan jika kemudian pada pakai imamnya pada rakaat yang kedua sekalipun, boleh ni, lalu sudah salat ini. Karena sudah berhadap fardu jemaah atas. Abang kita mesti wajib tu. Dan kemudian pada salat imam daripada jemaah, wajib atasnya dikerjakan zuhur dengan segera. Bila tak main salat, kita buat selalu lah. Dan jika ada zuhur itu adat sekalipun, kena buat selalu, bukan qada. Kerana jadi berdosanya sebab meluputkan jemaah. Maka itu seperti berdosa dengan sebab keluar waktu lah. Ke satu di bawah, yakni mereka yang wajib atasnya jemaah, maka tak harus baginya bersolat zuhur sebelum luput jemaah. Kena tunggu dululah. Karena bahawasa dikhitakkan dia dengan pergi pada jemaah. Khitak ni makna khitak hukum taklifi lah. Kita kena pergi jemaah. Maka jika bersolat zuhur ia sebelum solat imam akan jemaah, maka tidak memadaikan dia, tak sah. Dan lazim kena iadah, kena buat semula zuhur. Abang syarat kena takmir sudah dulu. Karena bahawasa yang fardunya itu ialah jemaah. Dan jika tinggal sekalian ahli negeri itu akan jemaah dan bersemayam mereka tukar zuhur belaka, maka tak sah zuhur mereka itu, tak sah belaka. Karena bahawasa mereka itu bersemayamkan dia dan fardu jemaah itu berhadap ke atas mereka itu hingga akhir waktu.
buat tak sah. Maka jika luput waktu lazim mereka itu qada zuhur. Bila habis waktu pakat qada. Dan tidak sah zuhur orang yang tidak uzur baginya dulu daripada salam imam daripada jemaah. Tak sah ni. Maka jika semaya ia zuhur padahal jahil akan ketidakasah, dia semaya juga. Dia tak tahu kata tak sah dulu pada salat imam. Nah, jadi zuhurnya itu sunat mutlak. Itu sunat. Kalau dia jahil, dia wajib atasnya semaya zuhur pula dengan segera. Adapun orang yang baginya uzur, dia uzur ni. Dia semaya belum imam, maka sah zuhurnya dulu daripada salat imam. Tak apa, sebut lepas tadilah. Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', bermula manusia pada bab jemaah ni ada ni golongan. Satunya mereka yang lazim jemaah dan terjadi dengan dia jemaah. Dan iaitu laki-laki yang merdeka, yang berakal, yang balik, yang mustautin, yang tidak uzur baginya. Atau sah. Kedua, mereka terjadi jemaah dengan dia dan tak lazimkan dia jemaah. Kalau dia buat jadi tapi tak wajib. Itu orang sakit dan orang yang membelakan dia. Orang membela ni orang yang jaga orang sakit. Orang nanti tunggu orang sakit. Dan mereka yang pada jalannya hujan. Tak umpama mereka itu pada orang-orang yang diuzurkan. Tak bila tu tapi sah jemaah. Ketiga, mereka tidak lazim jemaah dan tak terjadi dengan jemaah. Hal ni tak wajib dan tak jadi. Dan tak sah pada jemaah. Apa dia? Iaitulah orang gila dan orang yang pitam. Keempat, mereka tak lazimkan dia jemaah dan tak terjadi jemaah dan sah daripada jemaah. Iaitu kanak-kanak mumayyit dan orang musafir dan perempuan dan khunsa. Nampak tak dah? Jelas dah. Kelima, mereka lazim jemaah tetapi tak sah jemaah. Iaitu orang murtad. Dia kena pergi tapi buat tak jadi. Sebab murtad. Keanehnya, mereka lazim jemaah dan sah daripada jemaah dan tidak terjadi dengan dia pada kaum yang asah, iaitu orang yang bermukim yang tidak mustautin. Adapun ahli khaimah, ahli yang duduk kat tengah-tengah padai pakai khaimah belakang dan penduduk kampung yang sampaikan mereka itu oleh pada negeri dan kurang mereka itu pada 40 orang, maka tak terjadi jemaah dengan mereka itu kerana bahasa mereka itu bukanlah mereka itu bermukim pada negeri jemaah. Tak wajib dah. Dan jika mendengar segala ahli negeri akan jemaah dan dikerjakan mereka itu akan zuhur, tidak sah zuhur mereka itu melainkan apabila picik waktu pada luluh sekurang-kurang wajib 2 tebah dan 2 rakaat. Bagus sah. Kerana kalau kita nak buat zuhur selalu tak boleh kalau pakat tinggal jemaah. Boleh buat dulu. Faslun fi syuruti sihhatil jemaah. Ini pasal menyatakan beberapa syarat bagi sah jemaah. Bermula syarat bagi sah jemaah itu ni perkara. Syarat pertama bahawa jatuh jemaah dalam waktu zuhur, itu syarat pertama. Jadi jemaah ni kena jatuh dalam waktu zuhur. Maka jika picik waktu daripada jemaah, kita pun kata waktu ni sepit lah. Dan daripada waktu tebahnya ataupun syak pada tersebut, wajib mereka itu semai zuhur juga. Buat zuhur, mak tak nak buat. Satu turun bawah. Yakni tidak sah jemaah itu melainkan apabila jatuh semuanya di dalam waktu zuhur. Daripada gelicir matahari hingga jadilah bayar tiap-tiap suatu itu seumpama. Kerana bahawa jemaah dan zuhur itu waktunya satu. Dan tak bersalah waktu kedua, waktu sulah waktu. Kerana hadis Anas maksudnya bahawa Nabi SAW bersalat jemaah ketika gelicir matahari. Maka Rasulullah tidak ia bersemaya jemaah melainkan dalam waktu zuhur. Dia tak nak buat belum pada tu, bahkan pada awal waktunya. Dan di atas demikian itu berlaku para khulafa rasyidin, maka mereka yang kamarnya pada mereka itu. Berkata Imam kita Syafi'i, telah bersemaya Nabi dan Abu Bakar dan Umar dan Uthman dan segala imam yang kemudian daripada mereka itu akan tiap-tiap jemaah itu kemudian daripada gelicir matahari. Itu dulu kalau kita Majmu'. Ya, ada sebut tu. Kau tengok sana.
Maka apabila luput ini waktu zuhur jemaah lah, maka tidak diqadakan jemaah. Jadi kena buat zuhur dah lah. Jemaah tak kena buat lah. Karena tidak dinakal pada Nabi. Nabi tak ada qada jemaah, bahkan diqadakan dia zuhur. Qada zuhur lah. Dan telah ijma' para ulama di atas bahawa jemaah itu tidak diqadakan dia atas rupa jemaah. Jemaah ni tak ada ke qada buat 2 rakaat itu. Dia tak ada qada zuhur. Tetapi mereka yang luput kena jemaah itu lazimkan dia zuhur. Itu lah hukum. Dan disyaratkan bagi tebah itu di dalam waktu zuhur juga. Tebah nak baca ni kena waktu zuhur. Maka jika tebah dulu daripada masuk waktu, tidak sah ya, tak boleh. Tebah awal-awal sikit lagi sudah awal maya, tak boleh. Dan apabila picit waktu sebelum masuk mereka itu pada jemaah, picit itu sepik lah. Maka jika dapatkan mereka itu 2 tebah dan 2 rakaat yang ringan kedua, yang tersimpan pada kedua atas yang wajib lah. Sunat-sunat tak lah. Lazim, nasaya lazim mereka itu demikian. Buat kalau wajib. Dan jika tidak, maka semaya mereka itu ke zuhur. Dah tak perlu buat zuhur. Tak wajib mereka itu masuk pada meja zuhur pada ketika itu juga. Dan tidak harus ditakhirkan kepada keluar waktu. Naik ke atas. Dan jika keluar waktu dengan yakin ataupun dengan zon dan mereka itu di dalam semaya jemaah, wajib mereka itu menyempurnakan jemaah dengan zuhur. Kita tengah buat jemaah, habis dah orang biasa lah. Wisudah dengan zuhur, wisudah jemaah dengan zuhur. Jadi niat 2 buat zuhur. Apa kena niat tak? Nampak masalah. Kita semaya lewat. Tengah duk baca semaya-semaya, orang biasa lah masjid selagi. Yakin kita asal masuk. Maka semaya jemaah kita tu kita ubah jadi zuhur. Dan tidak berhajat kepada niat zuhur lagi. Maksudnya. Dan hari dimulakan semayanya. Dan hendak disirkan bacaannya pada ketika itu. Hak baca derah tu baca kahar. Baca kahar. Nah. Jadi kita nak mula semaya semula tak boleh, kita sambung lah. Niat jemaah buat zuhur ni masalah. Apa? Dan jika berdiri orang yang masbuk kembali pada salat imam jemaah, dia tak ada kata imam lah, kerana menggenapkan rakaatnya. Kemudian maka keluar waktu dulu daripada salat. Wajib atasnya disempurnakan semayanya dengan zuhur. Dia masbuk, batik mewis salat dia bangun. Tiba-tiba waktu habis. Belum pada salat dia. Dia kena buat zuhur juga, masbuk sana. Hadis kata. Disebut dalam kitab Mu'tamad. Maka jikalau mendapat makmum masbuk akan 1 rakaat pada Jumaat, maka beri salat oleh imamnya dan berdiri dia pada rakaat kedua. Maka keluar waktu sebelum salat. Dan saya sempurnakan dia zuhur atas pendapat yang asah. Buat zuhur juga lah. Habis. Dan syarat yang kedua bahawa dikerjakan jemaah di dalam perbinaan yang berhimpun. Dalam kampung lah kita nak buat tengah pada pasir tak boleh jemaah. Buat tempat ke duduk lah. Dan jika dikerjakan dia pada bumi yang lapang, bumi kosong, bumi yang sebuah padai, yang antara bina-bina sekalipun. Tak boleh lah. Sama ada perbinaan itu pada batu ke, ataupun tanah, ataupun kayu ke, ataupun lain. Apa makna? Yakni bahawa dikerjakan jemaah itu pada tempat yang dibilangkan dia pada negeri ataupun dusun. Kita kena buat le kawasan Korea dan kampung. Jadi kita nak wahal lain tak boleh. Nak wahal lain kau tak boleh itu. Sekira-kira tidak harus qasar padanya bagi orang musafir. Manalah kampung lah. Sama ada tempat itu masjid atau lain tak kira. Di padai tak apa. Dan jika pada bumi yang lapang yang bercerai daripada rumah-rumah negeri ataupun dusun itu sekalipun, boleh tak? Maka 2 turun di bawah. Yang ini tidak didirikan jemaah dan tidak terjadi ia dan tidak sah ia malaikat di dalam negeri-negeri dan Korea-Korea dan kampung-kampung yang beripung binaan padanya. Boleh. Dan tak dapat tidak bahawa ada binaan itu berhimpun. Karena jemaah itu tidak didirikan pada zaman Nabi dan zaman Khulafa' Rasyidin, melainkan pada tempat bermukim yang dimustautinkan dia oleh ahli. Musim panas dan musim sejuk. Orang tak pindah mana-mana lah. Agak duk penuh situ, awak situ.
Sama ada bangunan itu pada batu ataupun kayu ataupun tanah ataupun lain. Dan sama ada padanya negeri yang besar yang ada berapa kedai ke ataupun dan kedai dan koryah-koryah yang kecil, tak kira lah. Buat di kampung orang duduk. Tetapi dengan syarat bahawa tidak kurang penduduk mustautin padanya itu daripada 40 orang laki-laki. Jangan kurang, lebih tak apa daripada mereka yang wajib atas mereka itu solat jemaah. Okey, cukup syarat 40 sudah. Akan satu dengan bawah tadi sama tempat masjid tak pernah. Yang ini tidak disyarat mendirikan jemaah itu dalam masjid. Mungkin kita kena masjid luar tak apa. Tak rumah tak apa. Dan harus pada tempat sahah yang terbuka, kita sahah. Tempat luar, saya panggil sahah. Lame. Halame rumah. Penti hak kosong. Tetapi dengan syarat bahawa ada ia dalam qaryah tu lah. Dan jika disolatkan jemaah di luar negeri tidak sah ya. Seperti demikian itu juga jika membina oleh ahli negeri akan masjid mereka itu di luar. Pakak buat masjid luar kampung. Kampung nak pergi awak. Oh, nak pakak lagi. Dan saya tidak harus bagi mereka itu mendiri jemaah pada karena bercerainya daripada bangunan binaan nak kampung. Sebab ada becek dengan kampung. Maka tidak dibilai kepada negeri. Habis. Dan tidak sah jemaah di luar negeri ataupun dusun pada tempat yang harus kosar bagi musafir. Tak sah. Maka tidak sah bagi ahli negeri yang berkota mendirikan jemaah di luar kota. Apa senagi berkota nak buat luar tak boleh, kena buat dalam kota. Dan tidak sah bagi ahli negeri yang tidak berkota berdirikan jemaah pada kesudahan yang didiami manusia. Buat hujung sok kampung tak boleh. Hujung sekali tak boleh buat. Dan wajib jemaah lagi tidak sah bagi ahli khiyam. Ahli khiyam itu orang duduk di khemah. Orang duduk kantin kat tengah padang pasir tu. Bagi kambing ke apa. Dia tak ada rumah tetap tu pindah semua tu. Pindah ke satu tempat. Pada tempat mereka. Itu tak sah. Seperti pondok-pondok di padang. Pisah pondok. Pondok ni bangunan kecil-kecil kat tengah padang. Awak mak tak boleh. Dan jika tidak berpindah mereka itu pada musim sejuk sekalipun, tak boleh juga. Kerana mereka itu atas kelakuan orang musafir. Sebab tak boleh. Dan tidak bagi mereka itu perbinaan orang mustautin. Kau tetap. Mereka jika sampai mereka itu suara bel yang nyaring di negeri jemaah. Atau dia kena pergi lah. Lagi tempat ke bel lah. Maka wajiblah atas mereka itu berjemaah ke negeri tempat jemaah itu. Ke satu turun bawah. Yakni tidak sah jemaah bagi ahli khaimah. Tadi sebut dah tu. Sama ada berpindah mereka itu daripada tempat mereka musim sejuk ke ataupun musim panas. Ataupun ada mereka itu berkekal padanya musim sejuk dan musim panas. Tak ada kira lah. Orang duduk khaimah ni tak boleh. Maka tidak wajib atas mereka itu dan tidak sah pada mereka itu jemaah. Kerana mereka itu atas kelakuan orang musafir. Rupa dia lah. Dan tidak ada bagi mereka itu bangunan perbinaan orang-orang mustautin. Tak ada. Dan kerana bahasa kabilah-kabilah Arab di zaman Rasulullah adalah mereka itu berhimpun mereka di keliling kota Madinah. Penuh pakat di keliling kota Madinah. Dan tidak mereka itu bersolat jemaah pada apa khemah. Dan tidak menyuruh Nabi akan mereka itu dengan solat jemaah. Mereka bila sampai mereka itu ulih bay, ulih negeri itu. Maka bahasa jemaah itu wajib atas mereka itu. Dan hadir tempat baik itu. Dan syarat yang ketiganya bahawa jangan terdulu jemaah itu dan jangan menyertaikan dia oleh jemaah yang lain pada tempat jemaah itu. Ni masalah kalau berbila jemaah dengan tidak hajah. Jemaah hak dulu tu sah, hak belakang tak sah. Faham tak? Kalau jemaah tu berbila satu kampung dengan dibenarkan oleh syarak berbila, maka hak mana-mana takbir pun sah belaka. Itu faham masalah itu. Jadi syarat jangan terdulu jemaah, jangan widai ke demo widai kita dulu. Masalah berbila jemaah dengan tidak hajah. Karena tertegah berbila jemaah pada satu negeri ataupun dusun. Mereka jika kesukaran berhimpun mereka itu pada satu tempat. Ini kita nak kumpul waktu tempat ni payah muka ramah. Itu tak apalah bila pun.
maka harus berbila jemaah dengan sekira-kira hajat. Tengoklah sesuai wak 2 ke wak 3, tengoklah. Dan seperti kesukaran berhimpun itu barang jikalau ada di antara mereka itu berbunuh-bunuh. Menurut kelahi balah pergi mari. Nak pergi mari tak boleh dua ti kampung tu. Suti kampung nak pergi mari tak boleh kena bagi becek. Maka boleh buat jemaah hajat. Buat suku-suku. Maka jika ada umpama hajat berbilang-bilang itu kepada 2 tempat, maka tak harus dilebihkan daripada 3 tempat. Faham dah? Tengok hajat. Kalau boleh buat 2, buat 2, buat 3, buat 3, nak lebih tak boleh. Akan 1. Lek sana dulu. Yang ini disyaratkan bagi sah jemaah itu bahawa adalah satu jemaah juga di dalam negeri. Maka tidak didahulukan dia dan tidak menyertaikan dia oleh jemaah yang lain pada negeri. Kalau sekali, kalau dia mau dulu, tak ada. Dan wajib atas ahli negeri itu berhimpun pada tempat yang satu. Jadi nama kedua Masjid Jami'. Himpun buat setepak. Dalil di atas ini syarat ialah bahawa jemaah itu tidak didirikan dia oleh baginda Rasulullah dan para khulafak kemudian daripadanya dan pada masa tabi'in. Tak ada lagi dah. Melainkan pada tempat yang satu juga. Dia tak ada bila yang Nabi. Masa sahabat tak ada, masa tabi'in pun tak ada. Dan menguatkan demikian itu oleh hadis riwayat Aisyah. Adalah manusia itu berbilang-bilang kali datang mereka itu pada hari Jumaat. Berulang-ulang kali datang ke Jumaat kepada tempat kediaman mereka itu. Dan awali, yakni tempat sebelah naik Madinah atau hampir 4 mil ataupun 3 mil daripada Madinah. Tempat-tempat hak tinggilah kata bukit Madinah no awali. Akan satu muka ni pula. Hak tu kita nakkan pada pendapat Syekh Daud. Insya-Allah tertinggal situ, lakas sikit. Atau ibarat Syekh Daud dalam kitab Munyatul Musalli dah. Tinggal asas itu. Gilik sana. Maka apabila haruslah berbila-bila jemaah sekadar hajat. Bila boleh kita buat jemaah tu berbila, mana sekadar hajat lah. Maka sah jemaah bagi sekaliannya, yang dulunya dan yang kemudian sah belaka. Abah hajat royak dah tadi dah. Yang ni sah jemaah sekalian, semua sah belaka. Sama ada jatuh takbiratul ihram segala imam itu berserta sekali ataupun terdulu atau terkemudian, sah semua. Tetapi sunat diiringi zuhur atulah. Lepas jemaah tu kita buat zuhur semula sunat. Karena muraikan kaum yang mengatakan tidak sah berbila-bila jemaah. Ada orang kata tak boleh bila jemaah ni kena sah aku mana-mana pun. Maka murai mazhab tu jikalau kena hajat sekalipun, pendapat siapa ni tengok bawah tadi. Maka yang dibilakan dengan terdulu dan berserta itu dengan ra akbar. Kita nak kira dulu ke dia ni ra akbar, takbir. Daripada takbiratul ihram imam juga, bukan makmum. Tengok bawah. Iaitulah pendapat yang rajih dalam mazhab Maliki. Ini tak boleh bila. Kau mana-mana kena buat sah. Maka ditegahkan berbila-bila jemaah pada 2 masjid ataupun lebih pada satu tempat. Tidak adanya jemaah itu melainkan satu tempat juga pada satu qaryah. Tu kita ra'i mazhab dia tu. Kita ra'i mazhab Maliki. Dan jika berbila-bila jemaah tidak kena hajat, saja nak buat jemaah suku-suku. Jika jatuh takbir beberapa imam itu sekali serentak, yakni bersama-sama ataupun sok pada bersama-sama dan pada terdulunya, tidak sah jemaah sekaliannya, pakai punah belaka. Dan punah belaka buat semula pula. Dan wajib sekaliannya berhimpun pada satu tempat dimulai jemaah yang lain pada 2 masalah ini. Jika luah waktu, dia kena berhimpun buat sah juga. Dan sunat pada masalah sah ini diiringi zuhur. Jadi kita tak suah tak sedap tu buat zuhur. Kemudian daripada jemaah yang kedua kalinya itu buat zuhur semula. Dan jika sudah sempit waktu, waktu tak ada lah nak buat semula, maka wajib sembahyang zuhur. Dan jika diketahui akan yang dulunya, cerak hak mana dulu dan tidak lupakan dia, sah jemaah yang dulu dan batal jemaah yang kemudian. Faham tak? Apabila jemaah dengan tidak hajat ni hak dulu sah, hak belakang batal. Dan jika tidak diketahui akan yang dulu ataupun diketahui yang dulu dan dilupakan dia,
Maka wajib mereka itu sembahyang zuhur pada dua masalah ini. Wajib bukan sunat zuhur, wajib zuhur. Kerana kesamaan jemaah yang sah dengan jemaah yang tidak sah. Sebab tu wajib buat zuhur. Kalau dulu sah dah mau buat apa? Kita ni kena buat zuhur. Betul tak? Satu kampung hak kita ni pas belakang, hak dia mau buat dulu takbir, hak dia mau sah. Kita hak belakang wajib zuhur. Mak tak ada dah. Bukan sunat zuhur tu wajib zuhur. Dan jika berbila-bila jemaah pada satu negeri lebih daripada qadah hajat, seperti berbila jemaah pada negeri itu 10 tempat. Oh banyak. Dan adalah qadah hajat berbila 5 tempat juga. Kalau turut hajat 5 pada dah, nyata 10. Maka segala jemaah yang sah dalam negeri itu 5 tempat yang terdulu. Hal 5 belakang punah habis. Sama ada jatuh itu berserta ataupun tidak, tak kira. Hal 5 itu sah. Maka tak wajib atau orang yang sembahyang jemaah itu kembali mengerja zuhur pada hari itu. Hanya sunat 2. Supaya keluar pada khilaf orang menegah berbila jemaah semata-mata, iaitu mazhab Maliki tadi. Tadi. Adapun jemaah pada 5 tempat yang terkamar dia jatuhnya itu tidak sah, semua tak sah. Belakang sebab 10 kan, 5 sah, 5 tak sah. Maka wajib atau orang yang sembahyang jemaah itu kembali sembahyang zuhur pada hari itu. Tu kena buat zuhur semula, hal 5 belakang ni. Demikian lagi wajib kembali zuhur pada hari itu orang yang syak. Adakah ia pada segala mereka terdulu jemaahnya pada 5 tempat itu ataupun mereka terkamar dia jemaah? Hak kahwin ni 5 hak dulu ke 5 hak belakang. Hak tu pun wajib buat zuhur. Solat 10 tadi ya. Yang 5 yang sah, 5 yang tak sah. Bakal mari syak. Aku ni 5 hak mula ke 5 hak belakang, wajib zuhur. Dia hak syak lah. Dan syarat yang keempatnya bahawa dikerjakan sembahyang jemaah dengan berjemaah pada rakaat yang pertama juga, bukan 2 rakaat dah, mula-mula jemaah. Syarat. Syarat jemaah rakaat yang pertama. Dengan bahawa berkekalan jemaah hingga selesai sujud yang kedua. Dan tidak disyarat berjemaah pada rakaat yang kedua. Yang kedua dah, rakaat pertama yang kena syarat. Maka jika sembahyang imam dengan 40 orang akan 1 rakaat. Kemudian maka berhadah tu imam. Tu imam ketuk. Tu imam seorang makmum 40, 41. Faham molek tu. Imam dengan 40. Tu imam seorang makmum 40. Jadi 41. Bahawa sudah sembahyang rakaat pertama pun tu imam ketuk. Maka disempurna oleh tiap-tiap daripada 40 itu akan 1 rakaat. Masing-masing buat merokok sembahyang aku jaraku. Ataupun tidak berhadah ta'imim tak ada ketuk, tetapi mufarakah sekaliannya akan ta'imim rakaat yang kedua. Makmum bakal mufarakah buih. 2 masalah faham malak dah. Masalah. Jika tidak dengan uzur sekalipun dan disempurna mereka itu ke rakaat padahal mufarid sekaliannya. Sahlah jemaah sekaliannya. Apa aja dah. Yalah. Hal lagu ni tak boleh. Orang 40 bermolek, hak ni 41 tu. Kalau 40 bermolek dengan tu imam, dia jemaah rakaat pertama belaka. Mak ketuk sore, habis kuan. Hak 39 lagi. Hak 39 lagi tu habis kena pakat buat semula jemaah. Hak ni 41 tak apalah kerana dia punah sore baru. Situ. Bahkan disyarat hena ada berkekal lebih lengah 40 itu daripada permulaan sembahyang hingga beri salam sekalian. Sebab tu kata kalau 40 bermolek tu dia kurasa siap. Hingga jikalau berhadah seorang pada 40 itu dulu daripada salat dirinya. Dan jika kamar dia pada salat yang lain sekalipun, batal jemaah sekaliannya. Aning dah demo buat punah sore punah sampai kahwin. 40 orang pemolek jemaah rakaat pertama semua pakai mufarakah sebelum nak sudah. Jadi sudah dah 39. Orang ni sudah lewat pada orang tapi tak ada sudah pun ketuk dulu, maka punah habis 39. Kalau klik dah dah panggil mari mula awak jemaah mula. Itu masalah. Dan jika berhadah itu ia yang akhirnya walaupun dia lewat berhadah demo sudah duk makan nasi berat dah dia sudah lewat. Dan jika sudah pulang orang yang dulu itu kepada segala rumah-rumah mereka itu sekalipun, apa makna? Maka wajib sekaliannya mengembali sembahyang jemaah semula jika dapat. Kalau waktu ada lagi lah. Dan jika tak, maka wajib sembahyang zuhur. Apa masalah tu lah. Sebab
Kita nak jemaah ni satu rakaat dua, jangan lebih batal. Kalau batal habis pula. Dan jika mendapat yang masbuk akan rokok imamnya di dalam rakaat yang kedua dan berkekal ia serta imamnya hingga memberi salam imam, maka hendak ia mendatai rakaat dengan jahar, dengan nyaring kemudian pada salat imam. Nah, macam derah lah tu. Abang kita dah jemaah tu dan dapatlah jemaah tu. Demikian lagi dapat jemaah bagi orang yang mengikut akan yang masbuk itu bertali-tali gilah, tapi dia satu rakaat. Tali lagi dah rakaat dah berlaku. Jika mendapat ia serakaat serta. Kata setengah ulama dak atas ini jika mengikut akan orang kedua ini ketika berdirinya bagi rakaat yang kedua ulih yang lain. Pada widah rakaat lah. Dan mengikut akan orang yang ketiga ini ulih yang lainnya dan demikianlah. Berterus dah jemaah. Dan saya dapat jemaah bagi sekalian. Faham tak masalah ni? Mula-mula masbuk sore ya. Dia ada rakaat dengan tak imam so. Bila tak imam salat, dia pun bangun buat. Mari li belakang sambung pula. Dia satu rakaat. Mari pula sambung dia rakaat, dia tali terus lagi, semua tu dapat jemaah belakang. Sebab mereka dengan tak imam mula-mula. Tapi syarat kena ada satu rakaat. Situ. Itu masalah. Ke satu lek sana kita tak baca lagi. Dalil yang menunjuk bahawa mereka yang mendapat rakaat daripada rakaat yang kedua serta imam itu mendapat ia ke jemaah ni. Mana dalil? Ialah hadis Nabi. Barang siapa yang mendapat satu rakaat daripada salatnya serta imam, maka sungguhnya mendapat ia akan salat. Itu dalil. Dan riwayat Imam Nasai, barang siapa mendapat satu rakaat daripada jemaahnya ataupun lain, maka sungguh sempurnalah semayanya. Dan wajib atas orang yang datang kemudian daripada rakaat yang kedua ia niat jemaah atas kaum yang asah. Berarti mana masalah tu tak ayah. Maka wajib diniat jemaah itu kerana muafakat bagi imam dan jika wajib zuhur atasnya sekalipun. Berarti masalah. Kita pergi jemaah lewat. Semua orang duduk semaya tu imam apa tu at-tahiyatul mubarakatus salawat. Kita mari di belakang usolli Jumaat rakaat ini Allahu Akbar turun duduk. Tapi bila takbir assalamualaikum kita kena buat pak. Faham? Karena kita tak ada satu rakaat. Situ. Kata kil harus ia niat zuhur. Oh niat zuhur selalulah. Niat apa jemaah muka kita kena buat zuhur. Tapi niat zuhur niat turut takbir di belakang sembahyang Jumaat. Nikilah. Dan dipetua dengan dia oleh Syekh Bulkini. Tu bawah tu latar belakang hidup Bulkini tu. Lepas tu dah mau tengok sendiri lah. Orang masa mana tarikh hidup mati dia tu 4-5 baris yang kita tulis. Dan syarat yang kelima bahawa adalah jemaah pada jemaah itu 40 orang dengan imam. Kena 40 sekali dengan imam. Dan jika mereka itu orang yang sakit sekalipun, tak apa. Walaupun orang sakit sekalipun, tak apa dah. Ke satu. Waktu nakak ibaratlah kita Munyatul Musalli bawah. Berkata Syekh Daud Fatani dalam kitab Musalli. Telah maklum syarat sah jemaah itu berjemaah. Dan sekurang-kurang 40 orang kami, yakni orang yang akil balik lagi merdeka, lagi mustatin, lagi disyaratkan pula 40 orang sah semaya diri. Jadi kalau 40 orang tak sah semaya diri, tak boleh bila dah. Nak 40 orang ni orang yang boleh sah semaya untuk diri dia. Maka jika ada dalam 40 itu yang tidak sah semaya, seperti ada setengah tak tahu baca Fatihah, yang ni tak kena baca setengah daripada huruf Fatihah. Jika taksir pada belajar, maksud taksir pada belajar ni tak belajar, salah, tak mengaji, maka itu tidak sah semaya dirinya. Ataupun orang ummi yang taksir pada belajar, dia belajar bercakap dah. Apa ni? Orang ummi yang taksir yang tidak belajar, dia ummi tapi tak mengaji. Gitu. Demikian juga apa makna? Tidak sah semaya diri. Tak sah. Ummi ni kalau yang dia betul-betul mengaji tak apa. Kalau dia tak mengaji tak boleh. Maka tak dapat mereka itu dibilih 40 dengan ittifaq Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli.
Dan jika tidak taksi pada belajar, apa tidak taksi? Mengaji tapi tak boleh, tak dapatnya, sekira-kira tak boleh lagi dengan bersungguh-sungguh, itu tak taksi, tak salah. Sekira-kira lemah daripadanya dan tidak taksi pada belajar, maka sah semaya dirinya. Sah dah untuk dia. Maka kata Syekh Ramli, sahlah dibilangkan 40 dengan mereka itu apabila ada khatibnya dan imamnya itu qari, salat, yang kena membaca Fatihah dan segala bacaan yang wajib pada tahiyat dan takbir dan lainnya. Boleh bila. Tapi syarat imam dengan khatib itu kena qari. Ulama makmum tak qari pun. Kata Syekh Ibn Hajar, tak sah jemaah dengan ummi. Dan orang yang tidak kena bacaan yang wajib dibilangkan 40 dengan mereka itu. Jikalau bukan imam dan khatib sekalipun. Ibn Hajar kata tak sah dah. Boleh buat kira orang ummi ni, boleh ke semula lah. Dan sah dibilangkan orang yang tikakkan sekaliannya perbuatan jemaah pada rukun dan syarat dan sunat. Wajib sekalian ataupun setengah wajib dan setengah sunat. Itu sah lah. Dia nak beza tak boleh lah semaya mana wajib. Dia berkata semua tu wajib belaka boleh. Perbuatan semaya. Tetapi jangan dibezakan setengah pada setengahnya. Sekira i'tikad yang wajib itu dikatakan sunat. Jangan gitu. Kalau wajib kata sunat, jangan dia kata. Dengan ittifaq dua syekh. Maka manakala diperoleh segala syarat jemaah, sahlah jemaahnya. Dan maka manakala sah jemaahnya, jangan lagi ia iringkan dengan zuhur kemudian daripadanya. Tak payah buat zuhur lah. Dan tidak dituntut lagi semai zuhur. Kerana jemaah itu ganti zuhur. Maka tidak ditutup dalam satu waktu dua fardu, tetapi hari perbuatnya, hari perbuatannya. Tidak dapat pahalanya tetapi berdosa pula. Kerana tidak dikerjakannya demikian itu pada zaman Nabi dan zaman Khulafa' Rasyidin dan orang mutakaddimin dan mutaakhirin dan orang mempunyai ilmu. Itu tengok dalam kitab Tahqiq Wafi lah, Syarah Munatul Musalli. Tapi kita nak kau syarah tu pada muka surat hak kita tu 315 sampai 318. Itulah Tahqiq Musalli yang kita tulis. Dalil disyaratkan 40 orang pada mazhab Syafi'i seperti berikut. Kita nak 40 orang. Tak cukup 40 tu tak kena buat lah. Ada dalil dia. Ini dalil. Satu daripada Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik berkata, Pak Jawi lalu, suatu ketika saya menuntunkan ayah saya, mempiping lah. Setelah matanya tak dapat melihat, mata tak bergari. Apabila ia mendengar suara azan Jumaat, lalu mengucap tarahum ke atas As'ab bin Zurarah. Maka saya kata kepadanya, pada ayah, sungguhnya akan mengucap tarahum ke atasnya ketika azan Jumaat. Kok mana tarahum ayah ni? Katanya bahkan kerana As'ab bin Zurarah itu adalah pertama kali orang mengumpulkan manusia untuk menunaikan salat Jumaat pada Bani Bayatah. Dia mula-mula hipung orang. Saya berkata lagi, berapa banyak kabilangan mereka? Jawabnya 40 orang laki-laki. Ada mengatakan 40 ahli jemaah. Ada yang kedua, daripada Jabir bin Amrillah, beliau berkata, telah lalulah oleh sunnah Rasulullah Amir Hajawilah bahawa Jumaat itu pada tiap-tiap 40 orang laki-laki, bahkan lebih daripada. Juga solat 2 hari raya Adha dan Fitrah pun sama juga. Ada yang ketiga daripada Ibnu Mas'ud, berkata ia bahawa Rasulullah menghimpunkan para sahabatnya untuk menunaikan salat Jumaat di kota Madinah. Mereka itu adalah 40 orang laki-laki. Ini hadis yang menunjuk 40 belakang ni. Dan ada mungkin kita sebutlah pendapat bilangnya 40 tu wasa pada sebut sini. Dan hak kangkoding lagu mana tu musnah sebut sendiri wasa apa insya-Allah depan. Ada sebut depan ada. Yang keempat daripada Abi Darda bahawa Rasulullah bersabda, apabila berkumpul dan berijtimak 40 orang laki-laki, maka lazim ke atas mereka salat Jumaat. Yang kelima pada Abi Umamah, tidak wajib menunaikan salat Jumaat kecuali pada bilangan sebanyak 40 orang laki-laki, baru wajib. Berkata Allamah Sayyid Bakri dalam kitab I'anah, kalau kita duk ngaji mukarrab pondok lah. Hikmat disyaratkan bilangan 40 orang itu sebab apa? Kerana ia adalah qadar zaman, qadar masa diutuskan para anbiya. Sahabat Nabi semua tu dibangkit jadi Nabi umur 40. Ada Rasul 40. Sebahagian pendapat berkata qadar bilangan yang tidak berhimpun
kecuali ada pada bilangan itu seorang wali Allah. Dalam 40 orang ni yang mesti kena ada wali Allah. Sebab tu kita nak bilangan jemaah 40 orang. Sore dia ada dalam tu. Habis kat tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan disyaratkan yang 40 itu sekaliannya akil balik, laki-laki merdeka lagi mustautin. Adapun kanak-kanak dan saya dan perempuan dan khunsa dan yang musafir, maka sah jemaah mereka itu dan tidak wajib atas mereka itu dan tak jadi jemaah dengan mereka itu. Sebut lepas dah tadi tu dalam kitab majmu' ni golongan ahli jemaah tadi. Adapun yang mukim yang tidak mustatin maka wajib jemaah atasnya dan tak jadi jemaah dengan dia. Adapun yang murtad maka wajib jemaah atasnya dan tak sah jemaahnya. Adapun kafir asli dan yang gila dan yang pitam maka tak wajib jemaah atas mereka itu dan tidak jadi jemaah dengan mereka dan tidak sah jemaah dengan mereka. Itu golongan jemaah lah. Adapun orang yang tidak wajib jemaah atasnya dan jadi jemaah dengan dia iaitu orang yang baginya uzur daripada segala uzur jemaah yang lain daripada safar lah. Habis dan dikehendaki dengan mustatin itu keadaan mereka itu mustatin pada negeri ataupun dusun tempat jemaah. Siapa dia ni? Iaitu orang tetap pada tempat kediamannya, tidak pergi dia daripada pada tempat pada musim sejuk dan tidak pada musim panas. Orang tak pindah mana-mana di situ. Kalau pergi juga boleh, malaikat kena hajat bernego ataupun ziarah ataupun sebagainya. Dia pergi untuk nego lah, klik pula. Bukan tak tinggal langsung. Maka tidak jadi jemaah dengan orang musafir sekalian mereka itu ataupun setengah. Tak ada. Semua musafir 40 orang jemaah tak boleh. Ataupun setengah kalau 40 pun tak boleh. Dan tidak jadi jemaah dengan orang yang tidak mustatin seperti orang mukim pada tempat jemaah. Atas mencita-cita ia hendak kembali kepada tempat kediaman kemudian hari. Tak ada juga. Ni pak kita mari duk pondok semua 40 orang kita kata, boleh buat jemaah? Tak boleh nak bilik. Tupai orang tak apa. Tupai jangan bilik lah. Kerana kita nak klik pula kan. Dan jikalau kemudian pada beberapa puluh tahun sekali pun, walaupun duduk lama pun, tapi hati kita tetap supaya orang kita bukit lah, kita buat kebun kat bukit kat hulu kat no, kadang-kadang hati ni nak klik semula tu. Boleh mau duduk puasa dia klik, mana hati bukan tetap, dia buat kebun ke. Bila boleh makan nak klik, atau bukan mustatin bermukim dia panggil. Adakah boleh bila jemaah? Ya tak boleh. Bila tak boleh. Malaikat dia tetap, kawan tak klik dah. Mati sining, wa umur sining, dia panggil mustautin di sana. Betul dah. Dan wajib jemaah atau orang mukim pada tempat jemaah yang tidak mustautin itu. Orang ni bermukim tapi tidak mustautin. Adakah wajib? Ya, wajib jemaah. Sama ada niat iqamah semata-mata ataupun diniat iqamah padanya 4 hari dengan segala malam, tak kiralah. Dan jika didirikan jemaah itu dulu daripada sepenuh 4 hari sekali pun, ataupun telah berhenti 4 hari dengan segala malam dan didirikan jemaah itu kembali pada 4 hari, dan jika tidak diniatkan iqamah sekali pun, kena buat jemaah. Tetapi tidak jadi jemaah dengan orang yang mukim tadi. Nak bila tak boleh lah. Yang tidak mustatin itu seperti yang telah terdulu sebutnya. Alhamdulillah. Demikian lagi tidak jadi jemaah dengan yang mustatin pada tempat yang lain daripada tempat jemaah. Tak jadi ke tu. Jadi kalau wajib ya hadir pada negeri jemaah sekalipun. Ya negeri juga suku tapi nak bila tak boleh. Gini kan, kita dengan seorang best sana, kita kena pergi tak pergi, tapi dia mau nak bila kita tak boleh. Orang kampung nak bila kita tak boleh. Tak boleh bila. Dan jikalau berhampir 2 dusun, kampung dekat-dekat, di dalam tiap-tiap satu daripada kedua kurang pada 40. Hak ni tak cukup, hak ni tak cukup. Tapi kalau kapuh, tetapi jika berhimpun sekalian mereka itu nasihat cukup, mereka itu 40. Kalau kapuh cukup, tapi kapuh suku-suku, maka tak jadi jemaah dengan mereka itu, tak sah. Dan jika kedengaran tiap-tiap satu pada keduanya keseruan yang satu sekalipun, tak sah, sebab tak cukup. Karena sekalian yang 40 itu tidak mustatin mereka itu pada tempat jemaah. Bila nak buat tahlil kena buat zuhur. Dia tak wajib hipung tu, kampung suku-suku. Habis kata.
Dan jika bagi seorang dua rumah tempat kediaman, bini dua kat rumah situ sini so. Pada dua negeri, dua kampung. Pada kira jemaah hak mana nak bila dengan dia. Maka diiktibarkan dengan negeri yang banyak didiami padanya. Jadi banyak hak mana kira situ. Dan jika bersamaan ia sama banyak duduk, maka diiktibarkan dengan negeri yang ada padanya ahli. Bini yang duduk anak hak mana hak apa. Bila hak situ. Apa dah orang dua rumah. Dan harta dah. Dan jika ahli dan pada satu negeri dan harta satu negeri yang lain. Bini duduk sini, harta duduk ni. Maka diiktibarkan dengan negeri yang ada ia pada ketika Jumaat. Ketika tu tulis tak kenal. Masa Jumaat tu duduk mana? Wajib situ. Ke gitu pula. Kat tu dulu lah, insyaAllah. Dan orang yang mustatin dalam kota negeri tidak jadi dengan dia Jumaat di luar kota. Kita ni tak habis bagi esok lah. Kita ni pagi, tak pagi Rabu, memang tak habis lah. Kalau tak malam esok, pagi Khamis, dua tu. Nak tunggu-tunggu lah. Gitu ya. Pasal banyak tarak, nak jinjak pasal letih lah. Kita tak tu pagi Rabu, sebelum Zuhur akan hotel. Tapi tengok keadaan kita tak pagi dua tu. Mungkin tak hotel lah, pagi esok lah. Kalau tak asal esok, malam Khamis, malam esok. Itulah. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana al-arifina wal qulubana waj'al a'malana khalisatan li wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah.